Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam Momok Channel dan bersama host anda, siapa lagi kalau bukan Jamil Legend. Welcome back to my channel dan terima kasih aku ucapkan. Pada sesi yang lepas kita telah saksikan video perkongsian bersama Abang Suka Pering kita atau Didi Chronicle, dan kali ini jom kita saksikan bahagian yang kedua. Pastikan korang tonton sehingga habis. Dan di akhir video ni jangan lupa korang tekan button subscribe. Bak kata Abang Didi Chronicle, tak matilah kalau subscribe. Okey, apa salahnya kita supportkan. Okey, jom kita saksikan bahagian yang kedua. Zas! Dengan anak bini memang ya. Anak saya yang perempuan Amira tu kan, kadang saya berjalan pun dia gelak. Anak tu. Tak tahulah, kadang saya buat bungkus lamba pun orang dah macam tergelak kan, kata orang yang kat komen-komen tu semua kan. Tapi kawan-kawan saya tak macam tu. Kawan saya tunggu saya buat lawak baru diorang gelak. Kalau saya setakat datang diam-diam macam ni, diorang tak gelak lah kan. Bagi saya lah, saya dekat luar pun sama juga, mengarut juga. Macam mana dekat dalam video, macam tu lah dekat luar. Tapi bukannya over sangat lah. Kalau macam dekat video kan, kita berlakon, so nampak macam overreact kan. Dekat luar tu, komunikasi dengan kawan tu 80% mengarut, 20% baru info. Ni soalan ni pun orang rumah pun tanya juga ni. Bang, kalau ada orang suruh kau berlakon, kau nak tak? Kena tanya kan. Lepas tu cakap mestilah nak kan. Mestilah nak cuba, betul tak? Takkan tak nak cuba. Kalau dah cuba nanti barulah kita tahu kita gementar ke tak gementar depan kamera, betul tak? Kadang kau seorang-seorang boleh lah kan berlakon dengan anak bini, kau beranilah kau hura-hura. Kau dekat depan kru-kru apa semua, kita tengok blooper filem apa semua kan. Blooper tu tengok belakang orang ramai. Weh, diorang ni biar betul cakap kan. Dengan aksi-aksi macam tu, aku boleh ke cakap kan? Pasal apa? Adalah juga apa, ada orang cakap nanti kalau ada orang, kalau aku recommendkan satu director ni berlakon apa semua kan, kau nak ke? Saya pun tak tahu nak bagi jawapan ya ke tak kan. Tapi kalau bini saya, kalau orang rumah saya tanya, saya cakap okey je, try je kan. Mana tahu bakat kita ada kat situ kan. Bukan saja di depan kamera sendiri, tapi di depan kamera orang lain pun mana tahu kita pun berbakat juga. Lain tau, depan kamera sendiri kita syuting seorang-seorang dengan syuting dekat set apa, syuting orang lain lah saja. Macam ni je lah. Pun dah gagap dah. Baru dua orang macam ni. Kau nak suruh aku berlakon dekat orang kru-kru ramai-ramai. Aduh. Ini kau mesti edit-edit lagi ni kau tengok. Mana yang gagap potong lah. Sama itu kerja aku lah tu. Kat rumah macam tu juga. Kalau macam politik ni kan, saya pun ada fikir benda tu, takut kena kecam dengan orang, kena saman dengan orang. Tapi itulah, saya pun buat persediaan juga. Sebelum saya buat dia punya dialog ataupun dia punya rangka dia, ataupun sebelum upload, saya kena fikir banyak kali. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Walaupun baru rangka, saya akan fikir boleh ke tak boleh? Dah siap nak upload dekat YouTube pun, saya lagi sekali, boleh ke tak boleh? Ada tak benda yang boleh menyebabkan orang marah apa semua? Kalau setakat menyebabkan marah pasal saya ni menyokong, itu tak apa. Kita tak sentuh. Contoh body shaming, lepas tu macam dia punya aib dia, contoh dia pernah ambil rasuah, benda tu dah lah kita tak tahu betul tak betul. Kalau tak betul lagi teruk kan. Benda tu yang kita nak kena jaga. Kita buat cerita yang lari daripada video yang sebenar. Itu paling selamat. Benda politik tapi kita cerita benda lain kan. Lain contoh macam itu kuis yang dengan Mak Sabu dengan Datuk Najib tu kan. Benda tu sebenarnya apa kan, tapi saya jadikan dia kuis. Nak saman apa tu kat sini? Aku dah bagi tahu dah benda ni parodi. Jadi apa yang diorang nak saman saya? Kalau saya betul-betul ada menyebarkan berita palsu dekat video tu, bolehlah saman saya kan. Tapi kalau tak ada berita palsu, tak menyebarkan kebencian pada seluruh kaum kat Malaysia kan. AOP ni ialah singkatan untuk anak orang Pebian. Itu dalam bahasa Boyan. Pebian tu maksud dia Boyan dalam bahasa Boyan. Macam tu. Contoh macam mana orang Dima, esok orang Pebian. Macam tu kan. Itu contoh dia kan. Kalau orang sini cakap engkau orang mana, aku orang Boyan. Macam tu. AOP tu kita orang punya kumpulan grup kat Facebook untuk mengumpulkan remaja-remaja Boyan untuk kita buat kebajikan, menghubungkan silaturahim semua kan. Saya pun berasal dari sana. Saya pun antara orang yang terawal. Nama founder AOP tu Azrai Manaf. Dia tu kawan saya. Benda tu banyak berbakti pada saya jugalah. Saya dengan AOP ni rapat. Jadi tak salah kalau saya pun tunjuk kat orang saya ni asal daripada mana. Lagipun itu menunjukkan saya punya keturunan. Janganlah jadi orang yang lupa asal usul. Tak kira lah orang nak pandang macam mana pun, tapi yang penting maruah kita punya bangsa tu kena jaga. Orang Melayu lah kan.
Macam saya, orang Boyan, tapi rakyat Malaysia kat sini, bekerja kat sini, mak bapak saya orang Boyan lah kan. Jadi buat apa nak malu? Betul tak? Bak kata saya pun lapek lah kan. Boyan pun Boyan lah, janji rock kan. Buat masa ni, subscriber pun cuma diorang nak tengok saya buat parodi. Paling-paling komen pun ada yang minta buat sketsa pendek dengan anak-anak apa semua kan. Itu ada. Rasanya tak perlu lagi lah untuk nak buat studio apa semua. Tapi itu insya-Allah akan ada jugalah kalau macam subscriber 1 juta, 2 juta kan. Takkanlah kau nak buat cikai-cikai kan, betul tak? Perancangan je kan. Lagipun tengok kemampuan kita. Macam sekarang ni orang cakap Jadi Chronicle sebulan dapat 100,000, 30,000, mana ada, tak ada. Macam tu. Tapi alhamdulillah lah, bukan sikit sangat lah kan. Dapatlah dekat rumah tu selesa sikit, tukar ini sikit, ada lah. Tapi nak sampai jadi kaya tu memang tak ada lah kan. Nak jadi kaya raya tu memang tak ada lah. Rezeki tu tak salah alamat. Kalau Allah nak bagi tu, dia akan bagi. Dia akan terus bagi dekat kau. Jangan cepat give up. Pasal apa? Give up ni lah yang menyebabkan kau takkan berjaya. Kalau kau give up, kau berhenti, kau tak tahu apa yang akan jadi masa depan kau. Mana tahu lagi sebulan ke 2 bulan kau akan jadi apa, kau tak tahu kan. Yang penting kita jangan putus asa kan, kena sabar. Pasal apa? Kalau difikir betul, tak payah 5 tahun lepas atau 10 tahun lepas lah. Bulan 2 hari tu kalau aku berhenti, kalau aku give up, aku tahu tak bulan 3 tu aku akan naik. Tak tahu kan. Jadi kepada YouTuber semua, kalau dah konten kita macam tak mendapat sambutan ke apa, alah, relax, akan sampai masanya, insya-Allah kan. Macam tu. Jadi kalau kau suka benda tu, teruskan buat benda tu. Tak payah berhenti. Aku Didi Chronicle, aku bukan siapa-siapa.